Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ahmad Luqmanul Hakim bin Rahman Hadi, nombor metrik 058523. Okey, seterusnya saya akan membincangkan berkenaan dengan topik Majlis Raja-Raja. Okey, apa itu Majlis Raja-Raja? Majlis Raja-Raja merupakan sebuah institusi tradisi yang diwakili oleh 9 orang sultan yang memegang takhta di negeri masing-masing, dan 4 orang yang dipertua negeri bagi mewakili negeri-negeri yang tiada sultan. Okey, antara peranan Majlis Raja-Raja. Okey, Majlis Raja-Raja ini berperanan sebagai dalam pelantikan yang di-Pertuan Agong dan merapatkan hubungan antara kerajaan pusat, kerajaan negeri dan kerajaan tempatan. Okey, peranan kedua adalah bertindak untuk menyelesaikan sebarang pertikaian yang berlaku. Okey, yang ketiga, berperanan untuk menimbang soal agama Islam dan adat istiadat dalam negara. Yang terakhir, berperanan dalam menghubungkan kerajaan pusat dan negeri melalui perubahan sepadan negeri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haris Izlan bin Johari, nombor metrik 058592. Jadi insya-Allah saya akan membentangkan tentang hal ehwal keuangan di antara kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri. Jadi pembahagian kuasa kewangan antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri serta kerajaan tempatan adalah merupakan aspek penting dalam sistem pentadbiran negara persekutuan yang perlu dipatuhi kerana selain daripada kuasa perundangan, kuasa inilah yang menentukan kekuatan sesuatu kerajaan di dalam negara persekutuan. Seterusnya kita akan pergi kepada kuasa pencukaian di antara kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri. Jadi yang pertama, sumber-sumber asli yang dapat membiayai segala urusan pentadbiran dan perkhidmatan kerajaan. Yang kedua, hasil daripada percukaian ini diperolehi terutamanya sekali melalui kuasa pencukaian. Oleh itu, di Malaysia, kuasa pencukaian ke atas sumber-sumber asli dibahagikan di antara kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri mengikut susunan pembahagian yang termaktub di dalam jadual 10 dan perkara IID 1. Seterusnya, di antara sumber-sumber hasil yang diserahkan kepada kerajaan-kerajaan negeri ialah hasil daripada kedai-kedai todi, cukai-cukai tanah, lombong dan hutan, seterusnya cukai hiburan, zakat fitrah dan baitul mal dan juga bayaran sewa tanah-tanah negeri. Kecuali hasil daripada hutan yang lain tidak begitu penting dari segi sumbangan kewangan. Seterusnya adalah dari segi bantuan kewangan. Bagi negeri-negeri di Semenanjung, perkara 109 dan bahagian pertama dan bahagian kedua dalam jadual 10 menentukan jenis bantuan kewangan kerajaan persekutuan dan keadaan-keadaan yang membolehkannya mendapatkan bantuan. Dua jenis bantuan yang dipertanggungjawabkan ke atas kerajaan persekutuan ialah bantuan capitation dan bantuan jalan. Selain daripada bantuan wajib ini, dua jenis bantuan mengikut budi bicara kerajaan persekutuan boleh diberi kepada sesuatu kerajaan negeri. Bantuan budi bicara ini ialah bantuan bagi maksud khas, iaitu dari segi bantuan pembangunan, bantuan-bantuan menambah hasil negeri dan bantuan bagi menghadapi sesuatu kemungkinan. Seterusnya, yang ketiga adalah dari segi kuasa pinjaman. Kuasa pinjaman bagi kerajaan negeri tidak seperti kuasa pinjaman kerajaan persekutuan, tertakluk kepada beberapa syarat sekatan. Undang-undang yang membenarkan kerajaan negeri membuat pinjaman diwajibkan mengenakan dua syarat pilihan kepada kuasa. Undang-undang tersebut hendaklah membenarkan kerajaan negeri menerima pinjaman hanya daripada kerajaan persekutuan atau daripada mana-mana sumber kerajaan yang diluluskan oleh kerajaan persekutuan. Di samping itu juga, kerajaan negeri tidak boleh membuat apa-apa pinjaman kecuali dari kerajaan persekutuan atau bank yang diluluskan oleh kerajaan persekutuan. Tempoh pinjaman yang dibenarkan daripada sebuah bank
yang diluluskan oleh kerajaan persekutuan ialah tidak boleh melebihi daripada 3 tahun. Dengan cara tidak langsung, tanpa menghiraukan maksud yang mendorongkan peruntukan syarat seperti ini, kuasa pinjaman negeri tertakluk kepada budi bicara kerajaan persekutuan. Bagi negeri-negeri Sabah dan Sarawak, sekatan dalam Fasal 2 dikenakan tetapi tidak secara menyeluruh. Kedua negeri ini boleh meminjam dari sumber-sumber dalam negeri tanpa persetujuan persekutuan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irfan Iqbal bin Muhammad Khalis, nombor matrik 058569. Jadi saya akan membentangkan tajuk Majlis Tanah Negara. Majlis Tanah Negara bertujuan merancang dasar negara untuk memajukan dan mengawal penggunaan tanah di seluruh persekutuan bagi pelongmongan pertanian dan perhutanan. Majlis ini terdiri daripada seorang wakil dari tiap-tiap negeri yang dilantik oleh raja atau Yati-Pertuan Negeri dan wakil-wakil yang dilantik oleh kerajaan persekutuan di mana bilangannya tidak melebihi daripada 10 orang. Satu mesyuarat hendaklah diadakan pada tiap-tiap tahun, di mana pengerusi perlu memanggil majlis tersebut untuk bermesyuarat. Peranan majlis ini adalah membentuk dari semasa ke semasa dan melalui rundingan dengan kerajaan persekutuan, kerajaan-kerajaan negeri dan majlis kewangan negara mengenai sesuatu dasar negara bagi memaju dan mengawal penggunaan tanah di seluruh persekutuan. Terusnya iaitu tanah menurut Perlembagaan Malaysia. Di dalam Perlembagaan Persekutuan menyatakan, menurut Seksyen 40 Kanun Tanah Negara 1965, semua tanah yang terdapat di dalam negara ini yang dimiliki yang tidak diberi milik adalah kepunyaan sepenuhnya pihak berkuasa negeri, iaitu raja yang dipertua negeri bagi setiap negeri di Malaysia. Perlembagaan juga memperuntukkan bahawa tanah berada di bawah bidang kuasa kerajaan negeri dan kerajaan negeri mempunyai kuasa eksekutif dan kuasa perundangan terhadap tanah. Undang-undang mengenai tanah telah diberi kuasa kepada Parlimen untuk tujuan penyeragaman undang-undang. Pihak berkuasa juga persekutuan mempunyai kuasa eksekutif untuk menguatkuasakan undang-undang tersebut tanpa memerlukan persetujuan daripada pihak kerajaan negeri. Di bawah Akta Pengambilan Tanah 1960, dengan syarat pengambilan tersebut adalah untuk tujuan awam dan tertakluk kepada syarat untuk memastikan pembayaran pampasan dibuat secara adil dan munasabah, iaitu Nur Asiah Muhammad 2013. Ini iaitu pengambilan tanah bagi maksud persekutuan. Jika kerajaan persekutuan ingin memiliki tanah di dalam sesebuah negeri berkenaan untuk selama-lamanya, kerajaan negeri hendaklah berbuat demikian dengan tidak mengenakan apa-apa sekatan tentang kegunaan tanah itu. Setiap pemilikan tanah berkerajaan persekutuan yang diberikan oleh kerajaan negeri, haruslah negeri tersebut berhak terhadap hasil, cukai, cas dan sumber pendapatan yang dipungut atau dihasilkan di dalam negeri sebagaimana ditetapkan di bawah perkara 3 jadual ke-10 yang telah diperuntukkan di dalam Perlembagaan Persekutuan. Nilai cukai dikenakan berdasarkan kepada jenis guna tanah berdasarkan nilai semasa kenaikan nilai tanah tidak diambil sekiranya nilai tanah itu disebabkan oleh pembangunan semasa dirizabkan. Peruntukan mengenai pengambilan tanah telah dinyatakan di dalam perkara 83, tidak menghalang perizaban tanah di sesebuah negeri. Sistem pemegang tanah di Melaka, Pulau Pinang
Sabah dan Sarawak adalah berlainan di negeri-negeri yang lain. Sistem 88 memperuntukkan bahawa perkara Parlimen membolehkan undang-undang menyesuaikan perkara 83 hingga 87 di dalam persekutuan supaya perkara itu terpakai di negeri tersebut. Ini kerana negeri yang telah dinyatakan tidak mempunyai raja. Tanah Rezat orang Melayu iaitu tanah yang telah menjadi rezat sebelum Hari Merdeka mengikut undang-undang yang ada pada masa itu boleh dijadikan sebagai tanah rezat orang Melayu. Tanah yang bukan rezat orang Melayu mengikut undang-undang yang ada dan belum dimajukan atau dicocok tanam boleh diisytiharkan sebagai tanah rezat orang Melayu mengikut undang-undang. Tanah yang diduduki oleh orang bukan Melayu yang mempunyai hak dan kepentingan terhadap tanah tersebut, tanah itu boleh diisytiharkan sebagai tanah rezat orang Melayu. Negeri Sabah dan Sarawak perkara 65/5 memperuntukkan bahawa di Sabah dan Sarawak mengikut perlembagaan bagi mana-mana undang-undang negeri tersebut. Sekali iaitu rancangan pembangunan negara. Selepas diterima suatu syur daripada jawatan kuasa Majlis Kewangan Negara, Majlis Tanah Negara dan Kerajaan Negeri dan yang di-Pertuan Agong pula berpuas hati bahawa memberikan faedah kepada negara mengenai rancangan pembangunan dijalankan di mana-mana kawasan negeri. Maka yang di-Pertuan Agong boleh mengisytiharkan kawasan itu sebagai kawasan pembangunan selepas menyiarkan rancangan itu. Bagi Sabah dan Sarawak, tiada kawasan yang boleh diisytiharkan sebagai kawasan pembangunan tanpa mendapat persetujuan dari Yang di-Pertuan Agong. Sesuatu rancangan yang hendak dijalankan haruslah untuk membangun, memaju dan atau memelihara sumber-sumber alam dalam sesuatu kawasan pembangunan atau penambahbaikan pekerjaan di kawasan itu. Segala pendapatan yang diterima oleh persekutuan daripada sesuatu perancangan hendaklah digunakan sebagai modal atau pembayar belanja kerja atau membayar balik kepada persekutuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adam Haikal bin Suhaimi. Nombor matrik saya 058603. Dan saya bagi hubungan kerajaan persekutuan ialah Majlis Negara bagi Kerajaan Tempatan. Hubungan antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri serta kerajaan tempatan dapat dilihat di mekanisme penubuhan Majlis Negara bagi Kerajaan Tempatan. Kerajaan tempatan merupakan kerajaan yang berada di peringkat paling bawah yang mempunyai autonomi yang sedikit jika dibandingkan dengan kerajaan persekutuan dan negeri. Yang ketiga, kerajaan tempatan berfungsi untuk memberikan perkhidmatan pembayaran kepada kawasan yang telah ditetapkan di bawah pentadbirannya. Perlembagaan persekutuan ialah termaktub peruntukan antara setiap kerajaan. Okey, bagi rumusan pula iaitu setiap mekanisme yang telah diterangkan telah menghuraikan dengan jelas hubungan di setiap peringkat kerajaan dalam sistem persekutuan Malaysia. Majlis-majlis yang telah ditubuhkan sebagai mekanisme pembahagian kuasa tersebut adalah meliputi kesemua komponen dalam pentadbiran negara. Dan yang terakhir, setiap majlis amatlah penting yang telah ditubuhkan supaya peringkat kerajaan ini dapat menjalankan peranan mereka dengan sistematik. Okey, saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.